dia somehow macam give hope kan, give hope di mana macam boleh filem. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi kita Zaf Vlog. Zaf, apa khabar? Sihat? Assalamualaikum Sihat, guys. Hai. Okay? Daripada thank you Seremban, bye. Thank you so much untuk second time Mulut Podcast Session. Tak pernah ya? Tak pernah? Tak pernah. Semua ada sekali, lepas tu ada filem lain baru muncul balik. Oh, okay. Sebab Thanks, ini semua memang request daripada korang semua. Okay, korang kata 30 minit tak cukup lah. Banyak lagi Engkau nak lah spill nak kan. cabut lagi tu. Aku macam Pokemon budak ni. Samsul Yusof nak Dan dah tutup. So hari ni kita special sikit. Thank you to Jibril Publica sebab sponsor guys, tempat ini. datang restoran kat Atamas ni. Sodam, Jibril, terbaik baik. Aku tengah interview sambil bau makanan dia. Oh, datang guys, Atamas. Power. Terbaik. So, tanpa melengahkan masa, kita terus je lah cerita pasal Bukan, kita teruslah hentam Mamat ni. Hentam Samsul. kita terus lah. Ada ni, apa lagi? Dia bantai Ada dia. je lah guys. Okay, Audio okey? Audio Audio semua okey, jangan tak okey ni. Ya. Balik. Okey. Kiri kanan. Oh itu? Itulah aku tak tahu lagi kan. Just aku dah cakap. Check semua Zaf, check lah. Tu pening kepala director tu. Mestilah noob kan benda ni. Okay. Alright. So, soalan yang pertama. Sebenarnya dia tak ada soalan pun. Dia macam saja nak santai-santai kan. Tak betul. Aku nak tanya nombor benda. satu aku tak nak formal. Kita lebih pada santai. Member borak. Yep. So it's more truthful, sincere. Okay. Okay. Shaky camera. Soalan yang paling banyak aku perasan kat dalam bahagian komen, dia orang kata, "Jap, adakah ini betul-betul signature Samsul Yusof ataupun in future mungkin kau akan pertambah baikkan ataupun?" Ya, betul. Okey. Dia sebenarnya macam ni, masalah dia sebenarnya ada masalah teknikal sikit sebenarnya. Masa korang tahu kan aku yang operate kamera apa semua. Ada masalah film rate sebenarnya, film rate. Biasanya kita record 24 frame per second kan. So of course fighting scene ada guna speed sikit. So itulah dia, aku terlupa lah pasal benda tu. And then maksudnya instead of goyang biasa-biasa dia jadi kan. So memang itu memang effect daripada frame rate dia, bukan kau punya kamera macam tu. itu pun dia juga kan. So aku nak cover kan. Aku ngaku yes kan. So aku macam oh shit man. And then preview tau. Preview, that's why aku sebenarnya ada banyak buang few shots. And few shot aku terpaksa buang. Tapi aku tu terang, aku memang tak boleh tidur kan pasal tu. Tetapi okay, aku preview dekat cinema besar apa semua. So okay, it's little bit too much but still acceptable. Manageable. And then psychologically the action scene tu orang feel. Sebab tu Amai cakap dia kamera agak ni tapi action best. Betul tak? So it's good enough for me dan memang aku kena jaga sikit lah. Okay, in future lah. Yes, Okay, kalau ada future, filem betul guys. akan datang tu, kau akan kekalkan ke shaky camera ke? Yes. Sebab aku peminat filem. Aku tak pernah tengok Born Ultimatum belum, kan? And then there's a difference juga antara shaky cam and handheld. Faham tak? Aku bukan shaky cam dia ada handheld juga. So kau tengok Born Ultimatum lagi kau biol baik. Aku cakap kan? So buat je tapi tak Paul Greengrass director kan, director of tu aku action director ramai yang aku suka kan, belajar sikit apa semua. So tapi tu lah long story short, yes, memang aku kena relax Zul. Kena improve. Kena improve. Ya, kena improve. Kan kita ni proses belajar. Betul. Shoot. Alright. Aku dah hampir nak reshoot dah tau. Tapi cakap no kan. Aku panggil lah semua orang kan. Assistant director aku semua tau. Okay kan. Sebab dia tak adalah sampai. Tapi kau jangan duduk depan sangat. Kan? Aku first time tengok depan Mat. Ya. 2 row daripada depan. Tapi mesti enjoy. Enjoy. Betul tak? Aku tak pernah nampak. Memang nak cover pun. Banyak yang tak best kita cover. Kejap tadi. Ramai demand yang macam dia orang expect macam Red Redemption, filem-filem Indonesia kan yang memang betul-betul ikut pergerakan badan semua tu kan. So adakah kau in future kau akan implement that stuff ataupun kau masih lagi teknik. Teknik dia kena ingat aku tahu ramai filmmaker kat luar sana yang teringin. Bukan saja filmmaker lah, you guys yang memberi komen pun korang nak yang begini begitu. Tapi kena faham apabila seorang pengarah ni, filmmaker ni ada di set penggambaran, kau kena work dengan environment. Kau kena work dengan apa yang ada tu. Apa yang ada, kemampuan pelakon kau. Faham tak? Kalau aku ada Tony Jaa, aku ada ni, aku pacak kamera, aku lepak je kan. Kau faham tak? So kat situlah gabungan kan antara pelakon tu, antara editing, kau tahu, camera work semua tau. So tu jawapan dia. Aku akan berkarya mengarahkan babak aksi tu dengan keadaan tu. Lokasi tu pelakon especially lah, pelakon. Sebab kita kena akui kita tak ada
martial artist yang betul-betul kan. Tapi kita we are going nak pergi sana lah. Kita ada apa Hairul Azri kan. Ya kan memang. Ini bajet juga. Kan nak buat aku pun nak pum tu. Aku pun nak bai. Kau ingat murah bai kamera tu. So adakah is it worth it kan? So that's why aku cakap aku always use psychology. Psychology di mana walaupun kita tak ada that technique, but the impact, the feeling of the action scene yang aku buat tu is more than kau tengok Transformers yang 100 million tu. Kau faham tak? Kena macam tu. So work dengan apa yang ada. Adapt to survive. Yes. Alright. Sorry bro, aku dah bangun tidur. Aku macam blur apa aku cakap ni. Aku tak cakap tidur. Datang makan sedap. Jom makan. Tidur weh. Jom makan. Jom makan. Bismillah. Macam raya haji weh. Nak tunggu kau makan dulu lah. Kata santai. Besar kan? Alright. Apa lagi? Sound effect. Yes. Yes, okay. Sing. Alamak. Okay bro. Kuat gila kan? Aku suka. Dan aku tahu ada ramai juga yang suka. First kali dia macam ni kau tengok Quentin Tarantino kan. Every time dia buat filem, dia akan apa orang panggil? Pay homage dekat filem-filem dia kan. You know, lagu-lagu shot yang tereng tau. And then aku suka filem Jackie Chan. Aku memang suka filem-filem lama tau. Jet Li, Jackie Chan. Kan Drunken Master kan. Kan? So aku suka benda tu. So that's why aku implement dalam filem ni. Nah cakap macam cerita Tut lah, cerita Tamil lah. Bro, cerita Tamil dah pergi mana? Malaysia pergi mana? No, think about it. Dah pergi mana? So tak adalah exaggerate macam gila macam orang kan. So kena ingat filem Tamil diterima juga oleh audience Malaysia. Kan macam kau macam ya memang aku pun akui memang dia agak ni, tapi it's enjoyable, it's sampai kan. So kalau for those yang meminati filem martial art ni juga, ada yang jenis yang suka kamera movement yang begini, yang konsep yang tak sound tak berapa ni kan. Tapi aku suka yang begitu bro. So aku tak boleh please everyone. Sebenarnya kebanyakan soalan-soalan yang diutarakan oleh korang semua adalah pilihan director sendiri. So aku nak tanya pun macam aku dah jawab. Dia bukan dia tapi macam, aku faham itu dah dia guys. You guys kena understand tau. Sebab audience ramai bro. Kan audience ramai. Aku banyak kali cakap benda ni. Aku tak nak aku hasilkan satu filem tu hanya untuk golongan intelektual saja. Kan? Untuk golongan aku nak semua. Tahu kanak-kanak, umur 80 tahun. General tau. So, in order untuk aku achieve that, of course akan ada hit and miss kat situ. Aku banyak kali cakap benda ni. So aku tak boleh. Maybe kalau aku buat, maybe you okay suka. Tapi macam bagaimana yang satu yang dah minat style Syamsul Yusof ni style ni, atau audience yang so macam dengan orang. So dia tak ada right and wrong kat sini. Betul tak? There is no right and wrong. Seni itu luas pada aku. Pengkarya tu berkarya daripada rasa. Macam kau buat apa pun daripada insting kau, your instinct kan. So aku tak boleh cakap Zaf salah lah. We can disagree, tapi aku tak boleh cakap kau wrong. Syamsul salah kan. Syamsul you kena buat macam ni. Tu salah. So in my case tu pada aku in my case and semua case lah, itu problem dia when you say Syamsul Yusof punya style is wrong. Salah tu tak boleh sebab you can disagree tapi you tak boleh kata salah. Pasal ini rasa berkarya tak akan sama. Macam mana kalau katalah twist. Okay, yang cakap Syamsul sepatutnya buat begini, plot begini, sound effect begini, macam-macam lah. Okay, cuba you buat. It's your film, tukar Syamsul jadi pengkritik. Aku akan komen yang aku pula cakap kan. Sayang lah kan. Apa fighting scene dah best tapi the sound effect kurang kan. Ada plot dia lambat lah. So, apa dia kat sini? Maksudnya it's just dia punya style, like you takkan dapat point yang apa tak, it's just balik lah penat aku cakap kan. Maksudnya kau faham lah, faham tak? There's no right and wrong in arts lah. Faham tak? You can disagree. Aku ada macam aku ambil tahu juga pasal apa the kritik siapa semua. Aku dengar okay kan. Aku terima kritikan tapi doesn't mean I have to agree. Begitu juga you juga kan. Dan filem ni pun ada ideologinya kan. Ada ideologi yang aku cuba sampaikan. Tapi adakah benda tu digambarkan sebagai ego seorang pengarah? No, aku rasa tak wujud soal tu. Tak wujud sebab dia bukan ego dia. Itu yang just kau nak. cannot. Macam aku cakap, okay, aku boleh ikut yang kau buat. Next film aku boleh buat begitu. Tapi macam mana yang ramai yang meminati macam tu? Yang meminati yang apa yang ada sekarang. Tak dinafikan, aku bukan kata ni bom ni untuk my way is the right way. No.
Yes, ada benda-benda yang aku rasa ada benda yang kita cakap aku kena adjust sikit kan for next film apa semua. Tak ada ego. Kita kena buang ego. Aku kena buang ego. Semua pengkarya kena buang ego. Kalau tak ada kau dengar apa semua komen Yes. kan. Aku tak ada kat sini pun bro. Kan semua pengkarya kena buang ego untuk dapatkan majority audience tu. Majority audience kan. Macam aku pun minat filem Titanic. Tapi aku tak ada pula 5 perkara yang aku tak suka tentang Titanic. Kau faham tak? Aku just nak have fun, man. I want to make a film yang you going to love it. You going to have fun. Even though if you don't want, aku akan buat kau have fun watching my film. Betul? I mean, at least aku tu some critic macam tak suka. Aku tu orang tak suka the tone of Syamsul Yusof punya film. Tapi aku tahu you guys will keep watching it bila aku buat film and then critic you know my film is worth watching for. It's worth paying for. It's worth giving at least giving a chance to watch. Right? So it's good enough. When you talk about this, even though kau kritik apa, tapi aku suka. Sebab kau berbicara tentang cerita aku, kan, tweet panjang-panjang apa semua, it's good. Bagus benda tu. And some points aku disagree, some points aku kena change. Itu dia. Semput baik aku cakap. Minum. Oh, thank you. Kan. Terus jawab 9 soalan. Dah balik. Tapi kau faham kan? Kau get it lah apa yang aku jawab. Kan? Tak apalah, nanti kau rewind balik lah. Dia macam benda yang dipersoalkan daripada audience kan. Sedangkan benda tu memang directors punya choice juga. Tu kau tak Nak macam kata macam Imran lah buat ni kan. bukan nak kata directors punya choice pun tu, yes of course lah. Yang pasal director ni, filmmaker ni, dia berkarya mengikut rasa dia kan. Itu yang terlahirnya seni. Tetapi apa yang aku buat, apa yang aku buat ni majority telah accept dia. Kan? Macam kita tahu, aku of course akan risau kalau second week filem Mat Kilau ni drop. That is the sign of ramai yang tak berapa suka. This first week je. So second week meaning that majority menerima ni kan, style ni apa semua. Sebab aku pergi makan mamak ke kan, pergi bayar parking kan, ada je Samsul kan, apa nice film apa semua, apa the action kan, apa sound apa semua, diorang suka apa semua. And that itu adalah perasaan yang paling beautiful, makes me the happiest guy in the world lah weh, as a filmmaker kan. Ada orang yang filem Mat Kilau yang tak ada message. Ada orang cakap, "So this is your masterpiece man." So just the way it is. Itu dia. Dan aku pun tak take serious dah bro. Aku nak jadi pembikin filem yang matang, yang bijak. Dan aku bukan nak filmmaker. Aku dah cakap dengan benda ni banyak kali. Daripada dulu aku dah cakap, tapi you just don't want to listen. Kau kena one step ahead daripada audience, daripada filmmakers yang lain secara sihat lah, persaingan, daripada even pengkritik pun. You have to look at it at the bigger picture tau. At the bigger picture. Pasal kau aim, it's impossible untuk kau please everybody. It's impossible. Tapi at least majority kan. Yeah. Alright. Apa aku mengaut ni? Kau dengar lah. Okay. Tahniah kerana kutipan Mat Kilau Alhamdulillah. sudah mencecah 53 juta by far 13 hari. 13 hari. 13 hari. Alright. Dan ini merupakan Gila tu. Avengers pun macam Avengers. How cool is that? Malay film. Kita kena bangga pun. Betul. Tapi ini merupakan filem yang bukan daripada studio-studio besar Mat. Studio kemarin ni filem pertama. So apa pandangan kau terhadap kata-kata orang dulu? Kalau kau nak buat filem blockbuster, kau kena ada bawah Salah. studio ni, studio kau kan. So ini pertama kali ini studio untuk kemarin. independent filmmaker kan. Aku yakin independent filmmaker yang ada budget 1 million maybe susah lah. 1.5 at least. 1.5 million. Tapi kalau kau boleh pull off 1 million pun, you still dengan budget yang sekecil itu kau boleh buat filem yang touch 10 million. Boleh. Believe in that. So apa rahsia kau? Macam mana tiba-tiba boleh jadi 53 juta? Tuhan bro, aku pun bukan aku Samsung kat sini adalah aku pun tak tahu. Kau faham tak? Itu dia research, buang ego. Aku pun kena buang ego. Tapi kalau sekali dua tak apa. Ini banyak kali Mat. So daripada pandangan kau sebagai seorang yang dia macam ni Rahsia
Dah lah aku cakap tak dapat apa. Kau ni dah YouTube kau dapat duit. Aku dah tak bagi. Tak ada. Malaysian suka filem yang simple. Tu number one. And then it's not as simple as kau dengar. Filem aku is simple tapi dia complex at the same time. Faham tak? Aku tak tahu macam mana aku explain. Benda ni susah. So kau kena figure out. Kan? Kau kena tu lah cakap. Kau kena look at the bigger picture. Pengkritik dengar juga. Audience yang kat sini dengar juga. Kau kaji sendiri. Kan? Filem yang bagus tapi tak mendapat sambutan, tengok why. Kan? Filem yang bad tapi mungkin mendapat sambutan, kau kena study. Tak boleh art semata-mata. You have to combine arts, commercial, audience, craft. Faham tak? So ada juga banyak saya benda ingat soalan daripada Amirul Ashraf tentang selalunya industri ni terbahagi kepada dua. Art punya budak, commercial punya budak. Ya. Kenapa tak ada satu ke? Kenapa tak ada Kau satu tanya aku link? kenapa? Dua Kau- orang dia lah. pandangan kau Tahu itulah. Itu pun pada aku itu the saddest thing juga pasal Malaysian industry kan. Macam ada mazhab tau. Kan, Ada mazhab. Dan bukan saja ada mazhab tapi masing-masing ni memperkecilkan masing-masing kan. Tapi sorry to say, especially yang the art house filmmaker. Art kan. Tak sepatutnya jadi macam tu sebab aku as a commercial filmmaker, aku tahu filem macam ni perlu tapi perlu perlu tahu kat penonton. Aku tahu ada yang mengatakan we have to educate the audience. That's why aku angkat tangan, heads off, korang berani. Tapi the problem now kat sini, bila filem commercial success, you guys pinpoint Syamsul Yusof, you guys pinpoint Astro for Polisivo. Kau nak tahu benda yang paling tak best benda ni berlaku adalah apabila kau suka filem-filem yang commercial, dia anggap bodoh. Dia anggap macam it's kau ni okay tak to ni love je. art films and love commercial film. Aku pun suka art film. Aku faham tak? Aku suka Parasite, bro. Aku tengok 3 kali, bye. Satu hari tu aku tengok 2 kali. Aku tengok shit cerita ni. Dia tak ada elemen commercial. Dia tak, but kenapa dia capture aku sampai sial lah. So kena study, bro. Yang art ke yang minat itu. Study why cerita tu macam tu. Cerita tu pun, so aku pun belajar. Apa dia kan. Keep learning, man. Tak tahu nak cakap apa. Soalan? Apa Cap kau? Kalau kau cakap nanti kau ulang balik. Ini hater Syamsul Yusof. Kan selalu orang kata ada dua mazhab kan tadi kan. So macam Samsul direct tapi writing tu datang daripada orang-orang yang Ya, boleh. Aku tak ada masalah benda tu. Tapi masalah dia penerbit. Tak Kalau yakin dia lah. penerbit yang berminat. Aku tak berminat nak Mostly tak produce. yakin lah kot. Takut aku. Lingkup ke benda tu. Aku takut sangat-sangat pasal jangan ingat kita tak cakap pasal macam mana seni semata-mata. Sebab nak menghasilkan seni tu perlukan duit, perlukan belanja. Tak? Aku tahu mungkin ada art is not about money. It's about Dia don't Yes. complain lah. Yes. Sial. Habis bila kau buat, bila tak jadi, kau berbangga dengan art kau. Orang yang keluar duit tu macam mana? Macam mana? Dan macam mana industri bila nak berkembang terus? Sebab tu yang buat art filmmakers ni perlu study juga input-input yang aku cakap tadi, buang ego, study the commercial, apa yang kan. So combine tu aku cakap arts, commercial, combine supaya you guys juga boleh keep producing great films. Asal aku serius sangat ni? Tu lah. Ya, tak makan ni, makan. Bukan nak bagi tu point tu. Aku nak bagi tu point tu. Alright. Bercerita tentang Mat Kilau. Okey. Aku difahamkan dia punya apa nama? Ada banyak kontroversi lah. Dia sejak bila dah masuk 40 juta, 50 juta ni, dia tiba-tiba ada banyak kontroversi yang melanda Ada nak kan. saman. Nak saman bagai ada semua kan? kawan apa WhatsApp aku, apa Twitter or something cakap apa nak saman pasal apa Askar Singh salah portray apa semua. Macam lah. Ya. Diorang tengok tak cerita tu opening kan dah disclaimer tu. Opening dah cakap dah this film is not 100% accurate. It's a kan? It's a fiction. It's a fiction. So itu benda biasa bro. Bila some filem yang bila filem sukses kan orang akan dah semua nak ni, semua nak claim, semua nak cari salah. Tu biasa. Itu biasa. Same goes to filem Munafik 2. Siap ada yang nak saman filem ni kan. So aku ada satu ni lah macam persoalan lah kepada orang yang nak saman tu kan. Daripada kau saman filem Studio Kembara ni, the first filem dia orang buat, why nak bagi saman orang-orang yang songlap duit korang?
Kenapa tak ada tindakan? Dah Maksudnya? bertahun Mat. Dulu ada satu kes sampai berpuluh juta kan. Dana Finas dana tersebut dah kena songlap. Dan diorang publish Ramai kan. bro. Nama punya banyak kan tapi tak pernah Ramai. reveal pun. Kita tak pernah tahu pun siapa. So kenapa sekarang tiba-tiba nak saman filem yang sukses membawa nama tapi tengok kenapa yang lain tu tak? Sebab itulah macam badan-badan seperti Finas kan harus memandang serius, harus teliti betul-betul masalah-masalah di dalam industri filem. Sebab macam aku bolehlah bersuara kadang-kadang macam ni tapi kita semua ni filmmaker yang buat karya ni. So mana nak buat karya dengan zaman sekarang media sosial, everybody is a film critic, kau tahu tak? So lepas tu filmmaker hari ni seolah-olah macam dibiarkan terkapai-kapai. Kita maaf sangat kan, harap sangat Finas harus teliti balik isu-isu cetak rompak, isu-isu copyright tu semua kan. Itu adalah masalah utama tau. Lepas tu soal apa percentage cinema apa semua tu nanti kita sembang. Kan? Itu dia. Sebab walaupun aku duk buat filem berkarya apa semua ni, tapi aku pun memandang apa Finas buat kan. It's okay kau panggil Mak Saleh datang sini talk about filem bagus benda tu, tapi yang main issue dia pasal copyright filem, pasal apa kita kena gubal satu undang-undang baru bersesuaian dengan tahun 2023 ni, media sosial ni. Undang-undang yang ada hari ni, hak cipta ni, tahun 84 tu, YouTube apa pun tak ada. Kita pun kan tak wujud lagi. So kena gubal balik. Yang korang tengok Samsul, itu aku sendiri saman straight. Dapatlah seorang 200,000, 200,000, 300,000. Tapi kena ada satu undang-undang supaya ada awareness. Sebab aku tahu ada budak sekarang ni yang don't even know yang benda tu salah. Mostly dia macam, guys, tengoklah. Dia orang siap bangga lagi share kan. Salah tu. Aku tak nak jadi yang macam munafik dua tu terjadi balik kan. Aku serius bro, aku datang dengan mak dia, ayah dia sakit datang. Pasal budak ni duk upload tapi aku kena take action juga. Aku macam sorry aku kena ke? Kan jadi kes polis apa saman bayar ini lah. Kan penat. So orang buat filem dah pening kepala. So filmmaker ni kena pening satu aspek lagi pasal nanti filem bocor apa semua. Memang tak ada orang jaga ke benda ni? Itulah. And then Finas kau tengok ada bersuara, ada vokal tentang itu. Tak ada. Biar terkapai-kapai. Yang kita orang industri ni kau tak? Minta maaf. Sampai bila kita nak macam ni? Soal hak cipta apa kopi apa semua ni bukan filmnya. Astro punya rancangan pun. Kan? Yang keluar apa Astro First Maharaja Lawak itu yang akan membunuh industri yang dah mati dah pun ni. Faham tak? So kena bangkit, kena panggil lah orang filem yang berpengalaman kan. Panggil lah aku ke panggil kan. Tapi sebab dalam in my case aku cakap okey, mungkin orang akan fikir aku cakap ni aku perjuangkan filem aku. Aku bukan perjuangkan filem aku seorang, aku perjuangkan masa depan. Mungkin satu hari kau nak buat filem nanti kan. YouTuber pun mungkin nak buat filem, bukan aku perjuangkan diri aku sendiri. Faham tak? Aku in my case at least filem aku bocor apa kes apa semua bocor, tapi at least filem aku sukses. Macam mana dengan penerbit yang lain bayar aku menangis bayar tengok aku macam kesian gila. Kan dah lah filem diorang tak sukses. Bocor pula tu kena kritik dengan Zam pula dengan korang. Kau faham tak? Ada filmmaker kat luar sana penerbit yang betul-betul tapi kau bayang kesian. Tapi fair lah pasal buat filem tak best kena kritik biasa tu, tapi at least benda-benda lain tu jaga. Kena bro, tolonglah. Aku tak tahulah macam mana. Tolong please. Finas please. Kan? Takkan aku Samsul juga nak pergi jumpa Perdana Menteri kot kan. So tapi kan benda-benda yang tadi kau cakap jumpa orang-orang industri, dapatkan pandangan orang-orang yang dah berpengalaman semua tu kan. Benda-benda tu semua dah berlaku tau. Dah buat oleh Finas. Tapi kenapa benda tu masih lagi macam tak bergerak pun? Maksudnya apa? Diorang dah take action juga. Tak secara vokal, tak perjuangkan betul-betul lah pada aku. Tak ada lah. Dan aku paling upset lah sebelum ni ada juga CEO ke pengarah Finas ke yang daripada orang dalam industri sendiri. Korang Google lah, korang tahu lah siapa. So aku frust gila kan. Pasal kau ni orang industri, filmmaker juga sebenarnya yang tahu masalah ni, tapi bila kau dah ada kat kerusi tu, kenapa kau tak bersuara? Kenapa? Adakah sebab kau bersuara nanti Samsul yang kaya buat filem? Kau tahu tak? Ni benda-benda ni. Sebab bila ada that ketidaktulusan tu lah, apa industri pun akan jahanam bro. Kan? Right. Aku tak cakap mana-mana ni, tapi aku secara general kalau ada ketidaktulusan, kalau ada rasuah, industri perikanan ke pertanian ke takkan maju lah. Pendek cerita tengok Mak Gilau lah. Semua aku dah cakap. Semua dialog aku dah cakap dah. Okay,
bercakap tentang penerbit, tentang kutipan filem Yes. sampai 50%, 70%. Ya, betul. So sengsaranya seorang penerbit filem tu di dalam Malaysia ni apabila minggu pertama 50% dah kena cut, 25% cukai bekerjaan semua kan. Kau apa pandangan kau terhadap benda ni? I mean Dia you of course can make money filem, kau tidak. Aku dah jual durian dah kot. Kau tak buat kerja lain kan. Ada dia macam ni. tak pun kau pun dah ada- buat YouTube kan. Aku dah jadi YouTuber lah kan. Dia macam ni, ada yang kita tahu kan yang apa 50-50 dengan cinema persen, lepas tu cutex kerajaan betul. Itu pun salah satu juga yang harus menjadi agenda Finas untuk diperbaiki kan. Sebab tak silap aku negara Korea ke mana, diorang ada macam special untuk filem Koreannya. Bukan saja tax diorang jaga, tapi filem Hollywood nanti dulu. Ya, Filem Korea, ya, nampak ya, tak? ya. So, industri Indonesia diorang- paling dekat. Indonesia, Memang ada buat kan? So memang perlu bro. And then cakap balik pasal tu yang tak disebut. Tapi syukur alhamdulillah kita ada, selain daripada pendapatan daripada sinema, kita ada sekarang ni memang syukur ada apa Disney Plus dan Netflix kan. Netflix dia macam ni lah. You can make money. Dia balik kepada karya kau. Kalau karya kau baik, dia tengok you prove dekat your own country kan. Kat Malaysia success big hit, orang will offer amount yang good. Itu je. Tapi yang tu pun kena berjuang juga lah kan untuk akan datang. Yang Tapi pembahagian you ni. still can, maksudnya kita boleh pergi jauh-jauh lagi sebenarnya. Tapi because of benda percentage apa ni semua tidak di ni. Satu persoalan kau tentang percentage 50%, 60%, Netflix, 70%. okay, Netflix nak beli Mak Kilau ni 7 juta. To all penerbit. Kejap, 7 juta je. 7 Yes, kita dia Okay. Don't talk about budget 8 juta je, 7 juta. Tak ada filem Melayu yang diorang nak beli sampai 7 million. Faham tak? Aku pun pernah cakap. So meaning that apa? Meaning that diorang nampak ada something dekat filem ni yang that's why diorang bagi harga macam tu. Faham tak? So just aku cakap, you kena fokus produk dulu. Sebab tu aku akan tolak ke tepi soal Netflix ke, award nak menang anugerah luar negara ke, tayang kat New York ke, geng-geng kau 50 orang Mak Saleh je tengok. Aku tolak ke tepi lah. Kan? First kali, benda tu karya kau dulu, karya. Kan? Aku tak, marketing pun, korang tak akan percaya kalau marketing filem Mak Kilau ni, below than 300,000. Korang tak percaya. It's crazy kan? Aku keep telling benda ni. Even dekat ayah aku sendiri kan, we don't need this big ni marahlah orang ni kat aku. Aku bukan. Ini untuk, ingat, listen, ni untuk filmmakers yang tak ada bajet yang besar. You guys can do it too, man. Boleh. Cuma itulah the $1 million question here is what kind of film kau nak bagi kat audience. Tak? Itu dia kan. Tolak ke tepi tu semua. Itu dia. Kau maksudnya selain balik pada persoalan financial tadi kan. Selain daripada cinema, kau boleh jual kat Netflix, boleh. Tapi harga tu based on how successful your film dekat your own country, you know. Okay, Bukan berapa anugerah kau menang, bukan kau tayang kat New York, bukan. Tapi yang tayang tu good lah, bukan aku nak ni. I mean, kan bukan apa, sometimes filmmaker dia macam itu dulu. Itu dulu yang dia nak aku nak ni at least filem terbaik kan. At least kan filem terbaik. Lepas tu nak tayang boleh, tapi bukan itu yang utama dulu. Yang lain-lain tu dia akan datang sendiri. Macam aku Munafik Asia Pasifik semua. Aku macam apa ni? Wah syukur alhamdulillah. Kan? Tapi kalau tak ada tu sekalipun aku akan jadi sama aje. Keep improving. Tak. Okay, dalam isu penerbit 60% semua tu. Tapi kesian bro. Kau bayangkan kalau collect contoh 4 million. 4 million tu pun dah tinggi dah tu. Dah tinggi tu untuk kan. Tapi kau bayangkan potong sana, potong sini. Aduh kan. Boleh, maksudnya boleh hidup lah filmmaker ni. Boleh hidup lah. Tapi nak pergi jauh macam mana? That's why kau jangan tanya lah kenapa industri filem tak pergi jauh. Kenapa? Ini sebab-sebab dia ni. Kerajaan Finas dan kerajaan tak tolong. Tapi dari satu sudut yang aku cakap itu, kerajaan bantu dari segi dana. Dia bagi dana ratus juta bagi buat filem, tapi malangnya mangkuk ayun bukan semua ada ambil kesempatan. So kerajaan pun fed up lah. So ada orang filem yang betul-betul nak buat filem ikhlas datang, diorang dah macam aku dah tolong 10 orang dah filmmaker, tapi diorang ni kan makan duit dah habis semua apa semua. So kerajaan pun frust lah. Betul. Apa yang dalam konsep yang Disclaimer bukan semua aku cakap bukan semua. Ada segelintir. percentage tadi.
memvillainizekan cinema. Pendapat kau, adakah ini salah cinema sebenarnya? Huh? Sebab percentage tinggi every week. Oh. The next week 70%, 50% kan. Kau rasa ini Aku baik dengan dorang tapi aku kesian lah kau. tak aku TJB GSC. aku Yalah filem laku baik lah dengan Samsul kan. tak aku adalah, pelik I sebab mean, benda ni dah bertahun. Tapi kenapa benda ni masih lagi sama? Takkan tak ada orang suara dan takkanlah tak ada solusi terbaik untuk benda ni. Solusi dia senang je kan. Kerajaan lah. Kerajaan have the power kan, dia keluarkan satu ni, you nak ada license cinema kena sign. Kan settle macam tu je kan. Tapi ya okey lah, aku tak adalah to the point macam nak ni sangat. Tapi aku rasa fair lah, 50-50 tu fair. Okay. 50-50 fair. Yang lebih-lebih tu harus dibincangkan lah. Harus kena bincang. Sebab sebenarnya yang aku dipahamkan Sebab kena ingat, ada cinema fight pun dorang rugi. Dorang kena ingat filem letup yes, tapi dorang kena cope juga dengan filem-filem yang tak sukses kan. Tak sampai 50% filem sukses tau dalam semua filem kan. So dorang kan. Itulah dia macam ni lah, macam kedai runcit kan. Kau jual kau punya ubat gigi kan, dorang kena bayar dorang punya ni apa so kena ada lah kat situ kan. Tapi it's a crazy business lah. Memang tu for sure lah. ni. Sila. Cap. Aku makan tadi mengantuk kan. Aku nak cakap mengantuk. Mengantuk. Bahaya. Itulah. Aduh, sorry. Okay, dalam filem Mat Kilau ni bajet dia 8 juta kan. So hari tu ada orang compare dengan cerita Ikan Merah Mawangsa, which is bajet lebih kurang tapi in terms of Ya. tapi in terms of macam location wise apa ada Okay. China semua. Maksudnya ya, filem ni pun tak ada CGI kan. Tu tahun berapa, baik? Kat 2011 macam tu. 2011 ke? 2012, 13 macam tu. Lama. Kalau pasal tu, number one, kena check balik filem tu tahun berapa. Tengok apa inflation kan. Berapa inflation. Mungkin dulu 8 juta, mungkin sekarang dah jadi 15 ke apa semua kan. Aku tak tahulah, aku tak tahu. Memang no, sebab dalam this project aku bukan pengarah je. Aku consult bajet semua kan. Aku jaga kan bajet semua tanah ni semua tu. Memang itulah dia. Aku tak tahu nak jawab. Aku tak tahu nak jawab kalau kenapa filem Merah Mawangsa apa semua aku tak tahu lah. Sebab kena ingat memang kadang-kadang CGI macam mahal, tapi kadang-kadang the real stuff kat set pun mahal juga. Sebab aku tak nak CGI kan. Aku memang nak buat kat situ kan. Tak ada bro kan. Pada aku tak relevan kau nak cakap. Aku challenge lah. Kalau kau boleh ada orang yang boleh buat dengan actually bocor lagi. Aku tak cakap lah. Sebenarnya macam mana nak cakap? Paling bertapis ni. Bukan dia macam ni lah. Kalau ada orang kat luar sana yang boleh buat filem macam Mat Kilau dengan bajet 7 juta, kau try lah. Tu je. Tu je aku cakap kan. Susah bro, tak ada. Macam Maksudnya netizen ni. tak ada wujud lah. Tak ada wujud soal mana duit tu pergi. Masuk. Tak ada bro, tak ada kan. Aku lah the police kat situ semua aku jaga kan. Memang aku take note kan. Memang aku jaga. Soalan dia apa tadi? Ada orang petikai kan ada orang duit cakap songlap bajet kot. sama. Bukan macam duit bajet macam sama. So kenapa aku faham lah kenapa Oh. Merah Mawangsa ni macam ialah CGI, nampak macam productionnya macam lebih kan. So macam 8 juta tu kan, kalau tak silap ni Samsul yang ketiga punya director ke kedua macam tu kan. So 8 juta tu memang 8 Maybe juta. campur yang dulu juga. Campur yang dulu juga lah. Maybe. Kau jangan marah penerbit kat aku orang. Kau sedap lah konten dapat. Aku nak menjawab pan. Okay. Tapi serius bro, tak ada bro. Sebab tu we talk about filmmakers yang betul-betul lah. Macam Datuk Afrin Shauki kan. Dia pun cakap, dia pun terkejut bajet dengan bajet ni kau boleh buat macam ni. Tapi that's why kau boleh nampak shot aku tak besar sangat apa semua kan. Itu untuk cope the budget lah kan. Aku pun nak buka shop besar ramai extra 1,000 orang ramai pun nak. Tapi tak boleh. Itu pun salah satu juga kenapa filem ni tak ada soundtrack. Kan tak ada soundtrack. Pasal bajet tak ada lah, relax. Tak cukup. Dah kita dah ni dah. Maksudnya aku dah cuba advice dah penerbit dari segi promotion aku cakap tadi kan, tak perlu dah kan. Dia dah buat lagu itu sebenarnya. Tapi bajet aku percaya kan pasal bajet apa semua.
Okay, untuk meredakan Tapi nampak kan, sikit. tu dia aku cakap psikologi. Dah orang dah ambil lagu M. Nasir tu kan? Psikologi. Yang benda tu aku yang apa push lagu tu supaya, dan kebetulan kena kan. So make use of yalah social media punya ni lah. Take advantage of that. Tak tahu nak jawab lah. Tak ada tak. Untuk meredakan keadaan sikit. Boleh update sikit lah tentang KL Gangster 3. KL Gangster 3. Aku tengah pening kepala ni. Kenapa? Aku rewrite skrip kan, buat lah. Dah siap dah itu, tapi aku rewrite balik, tengok balik. KL Gangster Underworld. Oh. Yep. Oh wow. Ada. Ini eksklusif ni. Ya, First time kan? Belum mana ada kan? Itu tak puas hati kau. Kau punya view banyak, kau dapat duit, aku tak dapat apa. Pundek. Kan? So KL Gangster Underworld kan. Dua universe tu aku akan collide kan. So insyaAllah memang kau tahu lah siapa pelakon dia. Kan, tahu lah. Ini ada penambahan juga kan. Aku tak nak announce lagi, tapi at least you guys kan dapat dia ni lah kan. Tapi to be honest lah, aku tak tahu lah aku dah tua ke apa. Aku sebenarnya nak buat filem yang lebih berat sebenarnya. Lebih berat yang ada propaganda, yang ada sentimen, yang bukanlah pasal angkat bangsa, jati diri. Aku nak buat filem-filem yang begitu tu. Bukan aku kata aku tak suka buat KL Gangster. Tapi aku tahu at the end of the day, KL Gangster no matter how good aku buat, dia akan, it's just a popcorn film. It's just a, popcorn film yang kan, walaupun dalam popcorn film, tapi walaupun it's a gangster film, it's a dark concept content, tapi actually dia pasal perjuangan dia menyelamatkan keluarga dia, Itulah, aku just nak buat filem yang more meaningful lah kan. So tapi aku kena buat juga KL Gangster 3 ni sebab brother-brother aku, Aaron, Adi Putra, semua kita orang just dah lama kan. Aku nak ni balik dengan diorang, and it's a fan service for you guys lah, insyaAllah. KL Gangster 3. Alright, memandangkan hari tu kita ada bincang tentang cinematic universe Mat Kilau ni, dia orang nak buat next filem, sequel semua tu kan. Apa pendapat kau tentang ada suatu soalan ni kan? Ada terfikir tak filem epic Mat Kilau disambung dalam bentuk series? Oh, siri? Television lah. Mungkin prequel kepada watak Wahid ke? Aku tak tahulah, aku tak tahu. Personally Kalau aku lah, baik aku buat movie. Kan baik aku buat movie terus kan. Why? Sebab more cinematic lah. Sebab kita love film lah. Disney Plus boleh kan buat? Aku tak masuk sangat lah kalau filem. Itu pun one thing tau. Sorry lah. Itu sekarang ni sikit direct filem keluar Astro first. Bukan aku kening bukan. Dia macam filem is filem lah kan. Memanglah filem di rumah anda. Faham tak? Macam pasal semua orang buat filem, aku dah tak tahu mana yang keluar TV, mana yang kan. So kalau filem lah. And then aku tak tahu, aku love filem so much. Just nak tengok kat skrin besar. Ni aku cakap pasal universe tadi. Aku sebenarnya macam ni lah, aku banyak perancangan, tapi aku tak boleh Yalah. beritahu. Bocor lah rahsia. Tak boleh. Kau Tapi feel free dapat something big is coming, man. Something big is coming, insyaAllah. And one by one lah, KL Gangster 3. And ini satu-satu. Banyak. Tapi epic lah. Epic. Tengoklah aku bincang dengan Kembara Studios ke, kan? Mat Kilau 2 ke, macam mana, tengok. Tapi tak janji apa-apa tu. Something big is coming. Okay, ada satu soalan menarik daripada Syakir Amir. Aspek-aspek apakah yang menjadikan percubaan pertama dan kedua filem Mat Kilau ini menjadi gagal? Kenapa kau nak restart over daripada mula? Sebelum ni kenapa? Tu tanya lah penerbit tu. Kenapa nak ni? Bukan Bukan aku direct. Tak, I mean kenapa kau nak start over? Oh, kenapa kau tak nak pakai yang dulu tu? Aduh. Yang terbang-terbang pokok-pokok semua tu. Tu pun one thing lah. Kau ni selalu je tanya soalan yang meletak. Aku tak kan, bukan aku tak nak merendahkan siapa-siapa kan, sebab yang mengarah sebelum ni pun bukan aku. Yang the first and second attempt tu bukan aku mengarah. Publicly kan, tahu ke? Siapa? Tak kan? Publicly tahu ke? Pengarah tak kan? Okay. Adalah pengarah. So aku tak nak ni apa kan. Maksudnya itulah sebab aku macam aku cakap tadi, insting aku. Bila aku tengok aku macam aku audience kan aku aku so that's why aku cakap dengan Kembara Studio, aku tak boleh sambung, aku tak boleh continue sebab aku buat benda ni bukan pasal duit. Aku nama aku nak benda yang aku betul-betul ni lah. So nak suppose dia aku sambung, tapi aku kalau nak buat kena buat from scratch. Give me the freedom untuk aku adjust script, untuk aku berkarya dengan cara aku. Dan betul, salah satunya aku memang nak portraykan Mat Kilau ni, dia macam yang kau tengok tu, dia tak ada terbang-terbang, dia tak ada
kan macam-macam ada ilmu gaib lah. So aku tak nak kan? Sebab aku berpegang kepada yalah, Nabi kita pun berperang pun berdarah juga, manusia biasa juga. So Mat Kilau ni hebat, dia hebat. Tapi dia hebat bukan kerana diri dia seorang. Dia hebat kerana perpaduan orang Melayu dalam cerita tu, nampak? Itu memang aku sengaja kan. Perpaduan orang Melayu lah yang mengangkat visi Mat Kilau kan untuk mengangkat agama dan bangsa. Kalau tidak memang kalah kan. So tu dia. Right, baru-baru ni viral, kita akhirnya dapat confirmation daripada Astro Shaw. Keluang Man bakal dia jadikan sebuah filem. Oh. So daripada pandangan kau seorang pengarah, Kalau Keluang Man tu, kalau kau buat betul-betul, damn man. Serius tu. okey, soalan dia Aku adalah sebenarnya sebelum dia announce tu, aku sebenarnya dah terfikir pasal superhero apa semua. Aku tak boleh cakap habis bocor sikit. Tapi memang man. soalan dia, kalau kau diberikan pilihan untuk menjadi pengarah Keluang Man, ke arah manakah yang kau akan bawa filem itu? Ke arah yang parody ataupun ke arah yang serius seperti Christopher Nolan, ataupun ke arah Marvel yang lebih colourful semua? Christopher Nolan style. Christopher Nolan. Human, kena ada human touch tu. Kena ada realism tapi balance juga dengan comical sikit. Tak bau orang, you know. Yeah, grasp that. Sebab macam Cicak Man dah pernah buat. It's a good attempt. Tapi maybe kita sekarang ni penonton makin matang walaupun budak-budak muda tau. So kau kena put the human nature punya, biar orang rasa this is real. What if kalau Keluang Man memang ada in this real universe kan. So kalau aku lah. Tapi makna satu Dol. Macam mana aku nak buat? Aku macam-macam nak buat ni lah. Tapi aku memang banyak nak buat. Aku memang kan. Tapi aku rasa it's better lah. Bagi pengarah lain yang hebat buat lah kan. Maybe sebab yalah Samsung punya style, aku punya style lah. So korang dah tengok Mat Kilau. So bagi orang lain buat. Director lain buat. Okey. Dah ada director dia. Tapi aku dah tahu siapa pengarah. Sefaham aku, dia masih lagi belum lantik lagi. Oh belum officially lah. Dia just bagi tahu nak buat adaptasi je. Oh, Astro eh? Astro. Oh, nice tu. Nice tu. Right. Tapi itulah benda-benda macam ni, please lah buat best. Okay. Please lah man. Bukan, I mean at least macam aku cakap lah. Aku cakap ni macam lah pilihan aku best sangat. Aku tahu tak adalah best sangat pun. I mean at least bagi fun man. Bagi fun, bagi kan. Alright, soalan daripada Kelvin West. Nak Kau tak siap buka dia apa? Apa ni? IG? dia komen dia. Tak tahu nak tanya apa. Nak tanya Abang Syamsul, gabungkan Eman Manan, Faizal Hussein dan Datuk Rashamno dalam satu filem. In future adakah kau akan ambil diorang untuk masukkan dalam Mat Kilau ni? Memang. Aku sebenarnya bukan Eman Manan saja. Ramai pelakon-pelakon yang hebat kat Malaysia ni bro. Kan? Tapi takkan kau nak ambil semua. So itulah. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan kan, one by one. Tapi memang Imam Manan, Datuk M Nasir, kan, Faizal Hussein, memang aku memang nak sangat lah, dying to work with them lah. Kan. Itu ada tunggu yang big project tu. Tunggu big project tu, aku akan try my best lah. Kedua kena ada kan. Universe kan, maybe Tok Janggut dengan ni ke. Too early tu kan. Dia macam ni bro. Kadang-kadang kau kena aku kan kalau aku buat filem, macam bila aku dekat set, bila aku editing, stress, aku buat semua tapi aku ada this feeling di mana macam this movie going to be the biggest blockbuster film. Tak, this film akan menang semua award walaupun tak menang. Kau faham tak? Tak apa, it's just psychology. Kau kena believe in your craft ni. Faham tak? Walaupun apa pengkritik tak rasa macam shot sendiri. Pengkritik gonna love this film. Walaupun tak, walaupun tak, but aku rasa this method in bukan kata filmmaking je, in apa-apa pun kalau nak kan success in life, you must have goals kan. Even though people akan cakap yo semua, bukan makna kita poyo, itu untuk psikologi, untuk bring diri kita kan. Right. Believe in yourself lah, insyaAllah. Pandangan kau sebab baru-baru ni, bukan baru-baru ni, bahkan banyaknya baru-baru ni. Okay, talent yang bukan daripada industri filem. Okay. Contoh aku nak highlight Sofiang. Kau dah dengar Sofiang? Buat efek CGI magic semua tu kan. So apakah Yeah. pandangan kau, sebab sekarang ni korang orang industri di-comparekan dengan YouTuber saja tau. Macam tu kan. So memang kita akan rasa macam bezakan filem dengan budak yang YouTube ni kan. So apakah pandangan kau terhadap comparison ni, dan adakah kau sebagai seorang pengarah hendak mengambil orang yang contohnya macam Sofiang ni untuk
Of course aku tak Visual kisah effects kan. semua. As long kita banyak anak Melayu yang bagus. Salah seorang Sofian tu kan. Sofian tu ramai. Kan yang dia orang ni boleh pergi jauh. Banyak genius sebenarnya Melayu ni, tapi tidak di kan. Itu maybe benda-benda macam ni lah yang aku rasa maybe Finas ke kan perlu ambil kira macam okey panggil dia ni, panggil kan Tok, panggil Samsul, panggil ke. Kau tak Tok apa yang korang boleh buat? Connect Apa yang korang boleh buat kan? Apa yang korang boleh buat? Sebab maybe Sofian tu ada idea, aku pun ada idea yang besar tapi tak boleh nak di pasal duit tak ada. Faham tak? So kita hanya Sofian ke aku ke, kita hanya bermain dekat sini saja. So hopefully orang-orang yang di atas kan akan hargai lah budak genius macam Sofian dan ramai lagi. Dan that's why satu apa sudut pula aku cakap pasal bagusnya ramai YouTuber apa ni semua. That's why there's no excuse for filmmakers buat cincai. dia cakap. Okay. Okay, kau sendiri hari tu ada cakap tentang filem Mat Kilau ni adalah benda yang kau dah lama nak buat. Something visi kau ni kan. So daripada segi bucket list kau, Aku banyak benda nak buat masalah Okay, ni. bucket Aku list banyak kau. benda aku nak buat tapi Mat Kilau was one of it. Dah settle. Next, apa nak buat filem? martial art yang mengangkat bangsa agama. Dan Okay. kan. Next apa? Tapi aku tak Apa puas yang kau hati. belum capai? Tapi aku tak puas hati. Aku jadi tak puas hati walaupun dah done tapi bukannya that's it. Tahu tak? Of course. Aku bila aku buat banyak yang pas semua aku jadi menyampah dah. Untuk cerita aku tau. Bukanlah menyampah, I mean aku tengok aduh aku patut buat macam ni. Aku patut buat macam ni. Aku patut buat macam ni. Aku lebih nampak kan. Apa lagi? Yes. Apa lagi? Apa yang kau teringin sangat nak buat tapi sampai sekarang still tak start lagi? Aku nak buat filem yang macam Beautiful Mind, no? Tengok kau tahu tak Russell Crowe. Faham tak? Aku suka filem dialogue driven filem actually macam Forrest Gump. Faham tak? Macam The Green Mile kan. Aku suka. Aku nak buat filem macam tu. Aku nak buat personally buat cerita macam tu. Yang apa yalah a film with a heart. Don't rely on horror and action kan. Tapi aku just couldn't do it. Aku tak berani dengan Malaysian market tau. Aku tak berani lah. You can call me coward lah kot, tapi kau try dulu lah. Memang tak? I mean tu lah. Tapi tu soalan tu dia. Aku nak buat filem yang simple but you know tu Beautiful Mind. Kau pernah tengok itu? Forrest Gump confirm lah. Takkan nak tengok Forrest Gump kan? Kau hidup mana ni? Betul. Tu filem yang tu. Shawshank Redemption kan. Yang aku itu kalau aku nak bagi bintang, tak ada bintang lah bai. Tu filem magic. Filem ni dia ada magic. Infinity Star. Even the filmmaker themselves, dorang pun tak boleh nak buat balik macam tu. Tu filem ni ada magic. Ada magic dia. That's why macam Allah yang Hampir Ramli kan. Yes, dia buat Bujang Lapuk apa semua memang masterpiece. Tapi Ramli dia try buat juga dalam Doremi. Tapi dia tak macam Pendekar Bujang Lapuk, Sinema Bujang Lapuk kan. Itu dia magic tu. Nak capture susah. Apa benda kau tengok ni? Dah? Tengok soalan-soalan korang. Lek-lek lo, minum lo. Cap dia kita ada pengarah filem Daulat ke? Ya, pengarah filem Daulat, brother. Imran Syed. You guys kena tengok filem Daulat Nak support dia pergi ke Jibril pun boleh datang. Jibril Publica. Yes. Sedap bro, aduh. Ini kulit apa ni? Ayam je. Bismillah. Gua lepak dengan Zaf 2 hari lah. 3 kilo naik. Okay, satu soalan lah. Kan selalu kalau Malaysia lah, every year kita akan submit cerita-cerita yang macam aksi, katakanlah nak pergi Oscar kan. Tapi possible ke kalau kita remake filem yang agak komersial orang macam Lady Pathet, Parasite, cerita Argo ke apa, lebih kurang yang agak komersial lah. Kalau kita remake, benda tu boleh jadi submission ke for Malaysia? Kalau Samsung remake lagi senang. So dia blur. Apa dia ni? Maksudnya macam mana? Kalau kan Malaysia every year kita submit filem-filem yang macam art house punya movie Yes, kan. pergi sana. Kita tak ada hantar filem komersial. Tapi kalau kita remake balik, contoh filem Lady Pathet kan, dia agak balance, ada komersial, ada art sikit. And then boleh ke filem macam tu wakil Malaysia rasa-rasanya. Sebab Lady Pathet Boleh. pun, Lady Pathet ni remake tu Hong Kong punya movie kan. Betul. Don't beli skrip tu.
Boleh. Dan Departed aku tak anggap filem Departed tu macam art house sangat pun, kan? Pada aku dia just dialogue driven, more to character development, kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. And then kalau nak kata pun, kalau Oscar ke apa pun, kena ingat yang menang pun Titanic pun menang. Titanic bukan art house film. Faham tak? Nampak? Kan? Ada pandang sudut tu juga. Titanic bukan best film, bye. Best film, commercial film. Kan? And then aku tahu tau, sometimes maybe others filmmaker, maybe indie filmmakers macam they just don't love Shamsul Yusof movies. And then aku rasa maybe aku faham kot. Diorang just actually aku rasa they just don't love the tone of my movie. Yang kan movie aku fast, bro. Fast. So tone dia tak suka tone flow cerita aku. Laju-laju nak So yeah. And then because of that, maybe don't judge it as shitty movie. Because of that lah. Itu lah. Sebab kena ingat, dalam filem aku, walaupun dia fast kan, macam cakap tadi, it's a simple film but complex at the same time. Dia ada plot dia juga. Kalau tak ada plot, bila tak ada plot, plot ni apa perjalanan cerita. Kalau tak ada plot, meaning tak ada cerita, bro. Betul. Kan? Tak ada cerita. Ada plotnya. Ada plot kalau tak ada cerita macam mana, bro? Ada plot tapi fast kan. Ada yang cakap, aku nak mengenali Mat Kilau tu siapa. Aku nak mengenali apa kan, apa dia, apa karakter dia kan. Apa tunjuklah dia main gasing ke. Kau nak tengok main gasing, Mat Kilau main gasing, kau tengok dokumentari. Aku tak nak. Aku tahu, aku lebih approach aku lebih kepada perjuangan, ideologi dia, apa yang dia nak dia. That's why starting terus dia lari terus. Tak. Aku tahu, I get it. The kind of film yang you expect, yang kau bagi tahu aku tu. But I choose no. Bukan sebab ego, bro. Sebab audience, you know. Sebab tu. The tone tu kan. The tone. Tapi macam aku cakap lah, at least it's good enough for me. At least my film is worth giving a chance to watch. And that's why movie critic pun always akan tengok filem aku. And aku appreciate benda tu. Kan? Sebab aku tahu, filem kritik, bukan filem kritik, kita pun kalau ada filem yang malah aku nak cakap pasal filem tu malah. Tahu tak? So it's bagus lah benda ni. Bagus lah cakap kan. Then talk about perfect film kan. Kita tahu there is no perfect film. Mana ada filem perfect, bro? Titanic ke apa, tak ada perfect film. Tak ada. Mesti ada flaw sikit. Tapi at the end of the day, filem tu secara overallnya bagi kau feel good tak? Kau have fun tak watch? Itu je. It's all matters kan. Tak ada rocket science sangat lah. Kita ada Imran kat tepi ni. Habis. Mana tahu nak tanya. Dia panggil pengarah filem, bro. Dia panggil pengarah filem kan. Aku kena kepung baik ni, kena kepung. Besok tak siapa kau panggil. Identity ke tak apa kan. Identity tengah shoot Bakara. Kan. Aku pun expect, aku pun penonton, aku pun kan. Hopefully Identity man pull this off. All out kan. All out kan. Big budget, shooting kat luar kan. Wow. Kan. Aku pun aku okey lah apa nak kasi. Sebenarnya filem apa The Assistant kan. The Assistant tu sebenarnya aku berlakon watak Edi Putra tu. Aku dah pergi apa training. Kau dapat offer ke? Aku So tapi pasal kan pandemic hits, so jadual apa semua, aku dah pergi training apa semua baik. Sampai sakit-sakit badan aku ni. Aku cakap identity aku bukan Hairul Azrin. Dia ni mamat ni, kau suruh dia lompat 3 kali boleh, aku mana boleh. Kan? Tapi tapi why aku nak? Sebab identity adalah salah seorang pengarah yang aku tengok bagus. Aku tahu cara kerja setiap orang berbeza. Aku nak sangat belajar tu. So sempatlah aku tengok identity kan, dia dengan storyboard dia dengan wow. Tu lah apa? Easter egg sikit. Apa assistant? Dia assistant kan. Kau dah tengok Assistant? Dah? Seronok? Pundek kau nak tanya aku. Aku nak komen lah. Kau itu benda kerja kau. Tak ada lah. Okay, nice. Kau ni. Tolong edit. Kan, tolong. Tak ada. Aku suka. Aku okay. Of course, mestilah. Identity pun ada tengok filem aku yang tak setuju sama. Aku pun ada juga. Tapi appreciate the art lah. Just appreciate the art. Benda-benda lain tu semua kau punya kerja lah. Korang lah cakap. Nice bro. Daulat tengok? Hairul Azrin, kita kena ada banyak pelakon-pelakon macam Hairul Azrin juga. Kan? Martial art kan apa semua. Kena ada juga. Kan? Bukan dalam Mat Kilau ada banyak ah? Fatah Amin, Ali Karimi. Iyalah. I mean,
Kena banyak lagi. Kena banyak lagi. Sebab kalau tak ada tu martial art filem Malay martial art tak boleh nak. Dia cakap dia kena ada tu director yang bagus. Kan, editing ni, pelakon tu kena bagus kan. And then story tu juga kan. Story lah sebenarnya, story tu sangat penting. Story. Baru orang tengok dia action scene tu invest walaupun kau tak ada 100 million budget, simple je. Kan, tapi orang kan nak ada karakter tu menang. Kan, bila kalah je orang jahat tu macam puas dia aku. You know. Fun lah. Would you be considered working with Ariel Abu Bakar yang membuat filem Gran. Yeah. Ya. Maksud kau working macam mana? Maksudnya in future. Sebab first of all and then first of all I don't believe in one movie two directors. Okay. Kan you can do that tapi aku tak ni lah. I mean anyway. So maknanya kau tak percaya yang kau dengan Syafiq Yusof bakal Tak boleh bro. kolaborasi? Tak boleh. Bukan tak, macam mana? Sebab last kali siapa punya call kau nak, kalau dia kata A, B macam mana? Dah. Aku tak suka nak kecil-kecil hati dia ni, aku malas, aku tak suka. Kan. Yelah agak macam kuku besi sikit lah kat set kan, tapi pada aku kau kena ada nahoda lah. Kau kena ada seorang yang bagi tahu kan. So it's cute. You know? Ariel Abu Bakar. Nice. And then kena respect dia kan. Dia hasilkan filem tu dengan bajet yang rendah, dengan serba kekurangan. Aku tu dengan serba kekurangan juga. Begitu juga dengan aku. Walaupun bajet besar tapi serba kekurangan untuk filem IP. So dia one of the director yang aku tengok memang passion. Dia dulu DOP juga. Aku kenal dia lama dah kan. Good lah dia. Memang apa yang dia buat tu betul. Buat small budget, Gran, betul pun. Memang betul. Yalah kan, pasal sambutan tu ini subjektif. Tu aku tak tahu tu. Tak apalah, aku pun dulu first film pun bukan terus boom pun. First film Kadri pun kan. Tak boom Kadri? Zaman tu boom lah. I mean yalah, belajar kan, proses kan. Nice. Dan aku tahu ada Abu Bakar akan dia akan buat filem yang buat kita wow one day. Dan aku tahu juga filem Gran tu aku tengok bagus, dan aku tahu dia pun try untuk please audience. Ada part-part yang masuk dia aku tahu. Okay, ni untuk audience punya kan, which is good lah. Imran dia nak tanya apa? Ya bro. Aku daripada tadi dah 2 lah ni. Siapa ni? Boleh sikit-sikit. Order je. Kau tengok, ini apa punya interview ni? Ni apa ni? Interview nak makan ni. Kenduri Raya Haji apa ni? Bismillah. Satu soalan. Zaf dah Banyak sangat soalan tanya kau. aku pula. Kau banyak sangat soalan tanya aku. Aku Ya. tak ada jawapan semua tau. Aku cakap apa yang aku rasa. Ini ada ke? Zaf dah unblock Samsul ke kat Twitter? Sila pula aku blog ni. Weh, macam ni lah. Buang yang kedua, ambil ni. Aku pun masih kat hati mangkuk ni. Tapi, buang kedua ambil ni. Dah lah bro. Okay, aku ada soalan. Mantap tu. Apa ni? Lagak. Galak. Galak. Sorry, sebab kita orang tengah buat satu cerita. Wajar tu, lagak dia. Wajar. Sebab kita orang tengah buat cerita yang lagak. Galak. Galak tukar nama jadi Pak Lagak. Tu cerita yang kita orang tengah buat dengan dia lah. But anyway, that character kan bila Galak dia ni pelakon yang sangat bagus tau. Dia je boleh buat style dia. Dia je. Sebab tu aku ambil. Okay, so just nak confirm kan. So bila aku tengok karakter dia last jadi double agent kan, betul tak? Dia jadi dia tolong Oh, Mak Gilau. Ya. Okay, so aku just nak tanya your choice. Sebenarnya kan, okay, pause sebenarnya watak Pak Deris. Pak Deris. Ada scene yang aku kena buang. Ada scene yang aku buang sebenarnya. Untuk karakter Pak Deris tu sebenarnya lebih ada dengan Mak Kilau kan, ada. Itulah sometimes dalam filem ni kita kena sacrifice something. Kau kena tahu, sama macam Munafik 2 tau. Ada few scene kena buang tau. Dalam 3 ke 5 scene aku kena buang. Sebab aku mementingkan momentum dan flow cerita. Sayang nak buang bro, sayang. Dan macam aduh dah shoot and then scene ni pun power, so scene ni pun kan. Tapi the duration apa semua macam agak kan kena, you have to sacrifice lah scene ni. Okay, sorry. Ya, soalan last yang simple gila. Okay, before kau shoot, berapa persen yang dalam vision kau? Okay. Berapa persen yang jadi? Jadi 60. 60. 60 bro.
Itu memang soalan yang memang aku selalu habis syuting kan. Okay, out of 100% yang aku betul-betul plan yang aku nak, berapa persen yang aku dapat dengan apa yang ada? 60%. 60%. Contoh apa yang 40% yang kau tak dapat masukkan? Dari segi satu babak-babak tu macam sepatutnya kena jadi lebih besar lagi kan. Shot dia kena lebih kompleks lagi, kena lebih more epic lagi sebenarnya. Sebab tu aku surprise kan. Aku sebenarnya agak macam okey-okey je. So bila the feedback macam wow, aku macam weh, itu yang aku tak sabar nak buat yang next ni kan. Tu balik pada budget kan. And then time dekat untuk artis training dengan lebih lama lagi, benda macam tu, you know. And then maybe aku should spend more time lagi untuk develop character tu lagi. Benda tu lah. Tapi lebih semuanya semua balik kepada budget tau. Semua balik kepada budget. Kau nak time, kau kena duit. Kan kau nak apa, semua duit lah. That's why kalau ada duit kan, pre-production pun hari demi hari duit berjalan lah kan. Kita perlu, kalau ada bajet yang besar, memang banyak lagi kan, boleh so dalam 60, kalau 60 ke almost 70 lah aku dapat kan, out of 10 yang aku hope kan. Tapi macam Munafik 2 aku dapat 7.5 out of 10. Munafik 2 yang paling aku puas hati lah. Walaupun yalah yang ending some people kau tak kan. Tapi aku memang aku dah kan. Tak adalah perfect, tapi at least aku dapat lah apa yang aku nak. Is there going to be Munafik 3? Yes. And is the ending is going to be like 1 and 2? Baguslah korang ni kan. Tak tu. Boleh dia cakap ending. Tak ada lah. Tak, Pilihan. I mean, adakah Tuhan akan membantu lagi Ustaz Adam? Kan? Aku cakap kan, aku sebenarnya kalau kau nak tahu, skrip asal bukan macam tu. Ia adalah macam mana yang korang nak. Yang maksudnya bukan bantuan daripada Tuhan kan. Sendiri ada polis lah apa datang, ada karakter lain. But why kau pergi ke arah tu? Sebab konsep filem Munafik ni is a horror religious film tau. So pada aku itu yang the best untuk wrap this film. Pada aku. Sebab aku cakap tadi, aku dah fikir yang nak buat tu, tapi aku dah bayangkan kan. Kalau tak aku jenis tak ada storyboard. Aku jenis bayang masih. Aku rasa aku kena pergi ke arah tu. Kan? Ya, aku rasa itu yang tak tahulah, aku banyak sangat tengok cerita apa Indonesia ke aku tak kan, tapi dia ialah benda yang kau cannot explain kan. Dia dah sampai ke tahap macam tu, aku rasa okey kan, dia situ kan. Bukan, dan tu terang bukan pasal aku tak tahu nak ending macam mana. Tak, aku just nak macam saya cakap bukan semua orang tak suka kan, ada yang accept juga. And so aku ni bawa cerita tu dengan orang yang kalau target audience aku tu dia follow betul Ustaz Adam ni, baru Ustaz Adam first one kan, dia doubt dengan Tuhan apa semua. So dia religious film, rohani ke tak, so dia akan accept that kan. Dan aku tahu korang bukan tak accept Tuhan tolong, it's just macam turn off, macam alah takkan conclusion macam ni kan, nak yang tu lah. Benda subjektif lah bro, subjektif lah. Cap, adakah Deus Ex Machina tu dikira klise atau tidak sekarang? Aku dah lupa filem tu, aku dah tengok itu once. Konsep bantuan daripada Tuhan tu, adakah tu dikira klise sekarang? Ke yang versi yang kononnya yang lebih bagus tu? Tapi dah lain lah kalau Munafik 2 tu, yes aku admit dia akan lebih macam agak ni lah over lah. Kalau Tuhan keep tolong Ustaz Adam tu lain lah, faham tak? I mean the ending tu macam tu lah the best. Sebab kalau tak ada tu, aku tak ada, sebab aku ni aku nakkan babak gempa bumi tu. Aku nakkan babak tu tau. Yang memang macam wih kan, instead of pasal the whole cerita tu semua tak ada pertolongan daripada Tuhan. Namanya dia sendiri, semuanya karakter yang lain dia kena apa semua tau. So aku rasa konsep filem Munafik 2 need scene yang macam tu lah, yang at least. So we will be expecting the third one. Aku tak terfikir pula ending. Kau tanya ending aku nak buat macam tu, aku tak tahu lah. Tapi aku rasa tak lah, betul lah. Aku rasa aku aware bro, aku pun mesti lah macam takkan aku nak buat lagi. Aku as a writer macam tak boleh lah. So aku kena find ways yang entertaining but impact at the same time lah. Macam tu.
You heard it here first, man. Sampai Munafik 2 dia korek cerita aku. Aduh. Kan? Tapi itulah Munafik 3 pun aku memang nak buat bro. Itu lah aku alhamdulillah, aku syukur alhamdulillah kan aku always feel blessed tau. Yang aku tahu filmmakers now hari ni aku tahu yalah ramai struggle filem apa nak buat. Apa filem yang macam mana yang orang suka kan. Tapi aku alhamdulillah aku ada sampai aku tak tahu, aku just need to choose. Dah ada 4-5 yang aku tahu okey ni yang aku buat. Dan apa yang aku fikir ni tak ada lagi. Orang tak buat lagi. Oh ya, one of them is Mat Kilau lah. Kan? Sebab orang tahu cerita epic tapi macam ni keluar trailer ni Transformers ke Mat Kilau ke tak? Tapi at the end it's people accept kan. Shit, tadi ada satu soalan tadi. Asal kau macam mengantuk ni? Tak. Aduh. Nampak batu. Kau dah kenyang? Yelah, kau bagi tahu pun last minute. Pukul 3 dia cakap, aku tak tidur. Kau dah tidur ke belum? Tak. Kau tak tidur kan? Tadi subuh-subuh kau. Kau dah ni? Sekejap. Kau dah syak tahajud. Alhamdulillah. Pasal Mat Kilau. Shit. Batu soalan final lain lah. Okay, macam Samsul dia next movie, budget dia agak-agak berapa? Sebab yang macam saya perasan, Scope punya budget dia semua bawah 5 juta. Tapi meanwhile kompetitor dia macam Astro apa semua budget dah dekat lebih 8. Ada yang macam Identity sampai 20. So next movie ni dia macam ni lah bro. Macam ni lah. Okay lah. Aku tak cakap siapa pun ni aku cakap general. Aku tak cakap siapa pun. Dia kadang-kadang movie dia tak siapa aku tak cakap sebut nama tak sampai pun bajet yang diorang claim. Aku tak tahu pasal penyakit penerbit suka sangat claim filem besar sangat bajet. Aku pasal benda tu akan makan diri kau balik bro. Betul. Bila the collection is out, Maknanya tak people semua tu betul lah. can calculate. No. Ada that macam kau suka exaggerate the budget kan. Aku macam why? Kan lagi best kalau biar satu dunia tahu yang Bajet 2 gila juta gila. je bajet kau boleh buat macam ni. Kan kau tak? Apa yang sebab aku cakap tadi penonton tak don't give a damn pasal bajet kau. Dia last bahan kau macam mana? Bahan kau macam mana? Bagus tak bagus? Tu je. So itu lah. Dan aku rasa as a filmmaker tolak filem epic besar-besar lah. Aku rasa sangat tak relevan market Malaysia ni dengan tax dia untuk kau produce filem lebih daripada 3 million. Lebih tu kira macam pedih sikit lah. Tak? It's not relevant lah. Dari segi financially kan. Sangat kira lah bro kan. Bukan semua filem collect 40-50 juta. Maksudnya termasuk dia. Aku pun tahu ni once in a blue pun. Aku tak sangka lah keep repeating. But for safety lah. That's why kalau aku produce filem Munafik 3 or even KI Gangster, aku takkan lebih 3 juta. Kan? Tapi aku argue dengan ayah aku nak bayar marketing apa. Aku cakap tak nak. Aku tak no. Nak bayar seorang. Samsul tak nak awak. Aku cakap itu sebab kan balik kepada filem tu. Baik, soalan finale. Tapi kalau nak buat filem macam Epic Mat Kilau ni, at least 10 million. Kan? Semua termasuk dengan marketing semua. At least. Okay, sebelum aku lupa soalan dia. Aku dah 2 kali hilang kau. Tadi dapat balik. Aku terpotong. Aku Okay, Mat Kilau menandakan sebuah kejayaan untuk sebuah filem epic, filem sejarah yang mendapat kutipan yang paling tinggi sekarang ni. Apakah pesanan kau terhadap pengarah-pengarah filem yang mempunyai andaian, okey, lepas ni kita akan buat filem tentang sejarah, okey, lepas ni kita akan buat sebab dah ada hype ni sekarang ni. So apa pesanan kau kepada diorang semua? Itu dia. I mean bagus, memang bagus. Maksudnya kejayaan filem Mat Kilau ni telah membuka mata rakyat Malaysia dan juga pengkarya. Dia somehow macam give hope. Kan? Give hope di mana macam Malay filem can go far man. Kan? Alhamdulillah. But aku dah dengar cakap so kita kena menghasilkan banyak filem lagi. Stop. Nanti. Okay, delete. Nanti delete. Go. Inilah masalah yang selama ni kita ada. Bila filem semua bukan about quantity semua orang buat filem. Kan? Kita buat filem yang baik lah. Faham tak? Macam mana aku nak cakap You know Azhar kan? Bukan pasal yang laku. Semua orang buat filem laku. Kita tak nak dipenuhi dengan filem-filem yang kurang. Kan? Kita nak biar tak semena-mena in 5 years filem epic tu boleh dijadikan benda yang macam cerita gempit lah, cinta ni lah. Tak nak jadi macam tu lah. So nanti dia dah tak ada value ni. Yeah, Kan? value.
Boleh lah. Kalau sekadar nak buat 2 juta pun boleh kan. Oh pasal Mat Kilau sukses, nak buat lah juga. Sila lah. Tapi kalau tak mampu jangan kan? Kalau tak mampu jangan. Sebab dia akan mendowngrade kan. Dia akan bagi Bad impression pada bad impact. Penonton akan macam balik back to one balik kan. Kita maintain this momentum kan. Kena, tapi faham benda soal apa hasil ni subjektif, aku faham. Tapi at least ni kita tak talk about financial success blockbuster apa. Kan kita tahu ada filem yang tak sukses tapi bagus. Kan? At least macam tu lah. At least it's good lah. Kan? Jangan lagi keluar apa pula mat apa pula. Aku jangan tolong lah. Kan? Tapi bro, kau tanya soalan tadi, bila filem Mat Kilau laku, bukan aku tahu segala resepi. Kau tahu tak? Bukan masa aku nak ajar pula orang. No, aku pun tengah belajar, Aku pun takut. Aku tahu filem Mat Kilau ni akan memberi tekanan kepada filem lain in terms of action scene kan. Bukan saja diorang, aku lagi lah. People will expect more from me. Kan? Tak nak lepas ni kau nak kena buat filem lebih daripada ni pula. Betul. 60 juta pula lepas ni. Aku pun pressure. Tapi benda ni lah yang aku keep daripada dulu lagi. Sebab aku tahu audience always macam apa lagi Syamsul nak buat ni? Apa lagi nak buat? So aku take it as apa yang kau buat? Tunggu. Aku buat kan? Bilik aku strike kan. So tu lah kan. Aku pun masih keep learning, mencari-cari juga apa yang betul-betul penonton ni kan. Dan apa writing aku kena improve, you know. Kan? Yeah. Alright. Rasanya itu saja untuk hari ni. Tu je. Yeah. Thank you so much kepada Jibril. Jazz, aku ada satu request. Lepas ni Okay. kalau kau panggil aku, kau jangan bagi aku makan dulu lah. Mengantuk dulu lah. Aku mata aku dah macam aku mengantuk dulu. Alright, so Thank you guys, thank you so much Zaf, thank you so much. Thank you juga. And then thank you kepada penonton kan, tak kisahlah yang menonton filem Mat Kilau. Support industri filem Malaysia. Support filem industri Malaysia. Kejayaan filem Mat Kilau ni bukan kejayaan Syamsul Yusof dan pelakon saja, ni kejayaan industri filem. Kita kena celebrate benda ni. Kejayaan industri filem Melayu, filem Malaysia. InsyaAllah support guys. Support. InsyaAllah kita orang akan perbaiki apa yang kurang kan, apa kamera aku ke apa. Ya bro, aku tahu kan. Thank you so much. Sama-sama kita menuju terus macam politik pula kan. Bersama-sama kita kembalikan semua orang ke sinema. Yes. Alright, so thank you so much kepada Assalamualaikum Jibril guys. kerana Jibril guys datang Hatamas. menyediakan tempat dan juga menyediakan makanan. Cakap ni pasal nak dapat makan free bro. Besok aku datang member. Bawa tu kampung. Thank you so much kepada Syamsul Yusof. Thank you so much kepada Imran. Thank you kepada semua kerana sudi bantu Zaf pada hari ni. So Right. itu saja untuk hari ni. Thank you. Jumpa lagi pada Zaf yang akan datang. Thank you.